Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahata bil anwari min kulli al ajanibi wa hayabati maulana azim. Bina alat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يعلم. اللهم افتح علينا من فتوحك. اللهم افتح علينا من خزائن علمك ومن خزائن فضلك ومن خزائن كرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah taala dapat kita masuk dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqu dzikr. Qala ata majalisul halal wal haram. Iaitulah majlis yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menyifatkan sebagai taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dahulunya kita telah bahaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan telah kita huraikan bahawasanya bagaimana surah yang diwajibkan ke atas kita untuk kita baca tiap-tiap kali solat, sehingga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam فيما رواه البخاري في صحيحه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka daripada kesempurnaan iman ialah kita mempelajari tafsiran dan juga tadabbur Al-Quranil Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman selepas daripada menyebut Maliki Yaumiddin, Allah yang membalas pada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimanakah untuk kita khitab, untuk kita bercakap dan juga berbual dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok uslubul Quranil Karim, uslub tu ialah gaya cakap, gaya bahasa yang digunakan Al-Quranul Karim, yang mana dulu saya pernah sebut bahawasanya uslubul Quranil Karim fihi balaghatun la yakhfa likulli ahad, yang mana pada Quran itu ada balaghah. Balaghah makna cakapan bahasa yang indah, yang tinggi, yang mana hatta daripada kalangan orang kafir juga mengakuinya. Al-Walid bin Mughirah, seorang yang sama angkatan dengan Abu Jahal, pun mengaku betapa balaghatul Quranil Karim. Wallahi inna la kalamihi la halawah wa anna alaihi la talawah wa asfaluhu la mughdaq wa anna alaihi la muraq wa annahu la ya'lu wa la yu'la alaihi.
Mana orang kafir yang mana mengetahui keindahan bahasa Arab juga mengakui akan keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok dalam sudut bahasa, kalaulah kita bersembang, saya dengan tuan-tuan, kalau saya sembang dengan tuan-tuan, saya bercakap tentang, contohnya kata seorang lelaki, kita sembang nama dia Zaid. Zaid ni guni. Tak? Ataupun kita kata mak kampung perangai dia guni. Maka kita faham daripada percakapan kita tersebut bahawasanya kita bercakap tentang orang yang tidak ada di dalam majlis percakapan kita. Contohnya, kalau kata saya bersembang dengan tuan-tuan nama mak, saya akan sebut kamu, awak, pakcik, abang, dan saya tidak akan menggunakan nama. Kerana nama ini digunakan ketika mana kita tidak berbual dengan dia. Kalau saya berbual dengan tuan-tuan, saya nak bicara tentang mak, maksudnya mak tu tak ada dengan kita. Hal ni dipanggil kita bercakap dengan ghaib. Bermaksud, kalaulah saya berbicara dengan tuan-tuan nama contohnya Zaid, maka saya akan guna terus pakcik, saya akan terus kepada perkataan yang menunjukkan kepada kata ganti nama, kamu ke, awak ke, enta ke, bahasa Arab. Tetapi kalaulah saya nak bercakap tentang orang lain, bukan dengan orang yang sedang di depan saya ni, maka saya tak sebut, melainkan saya akan sebut dengan panggilan nama. Mak tu kata nikah dah seorang lagi, kita panggil mak, kita panggil nama dia. Maka bila kita panggil nama, menunjukkan dia ghaib. Ghaib bermaksud bukanlah dia yang sedang kita berbual dengan dia. Kita berbual dengan orang lain, kita bicara tentang mak. Maka kalau kita tengok daripada uslubul Quranil Karim, kita akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bermaksud seolah-olahnya kita khitab, kita bersembang, kita berbual tentang Allah, bukan lagi dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Kita gunakan apa dia? Kita gunakan nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim, nama juga. Kerana Ar-Rahmanir Rahim daripada Asma'illahil Husna, daripada nama Allah. Makna kata, kita bila baca Al-Quranul Karim, kita tidak mula dengan Bismika, dengan nama kamu ya Allah. Tak. Kita mula Al-Quranul Karim dengan Bismillah, dengan nama Allah. Sebut apa dia? Nama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tak sebut Alhamdulillah, segala puji bagi kamu. Ar-Rahman Ar-Rahim, juga kita sebut nama, iaitulah Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Kemudian setelah daripada itu, kita sebut pula Maliki Yaumiddin. Nama Allah juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik ataupun Al-Malik. Setelah daripada kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawasanya Allah yang bersifat dengan Rahman, yang bersifat dengan Rahim, yang bersifat dengan Malik, ketika itulah barulah sah untuk kita bermunajat akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata kita iyyaka na'budu, akan dikau, akan kamu ya Allah kami mengabdikan diri. Bermakna kata, sebelum daripada kita bercakap iyyaka na'budu, kita berbicara tentang yang ghaib daripada majlis takallum kita, yang tidak ada, sehinggalah perkara tersebut
masuk ke dalam hati kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ketika itulah kita khitab akan Allah Subhanahu wa taala dengan iyyaka na'budu, akan dikau ya Allah, yakni kami telah mengenalimu ya Allah dengan sifat-sifat kebesaranmu, maka kami bermunajat denganmu ya Allah. Karena itulah para ulama menyebut la tasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Bagaimana nak sah ibadah? Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, akan dikau kami beribadah. Bagaimana nak sah ibadah jikalau tidak mengenali akan yang disembah, yakni Allah. La tasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Maka ini dalam bahasa Arab disebut sebagai al-iltifat. Al-iltifat dengan makna kata paling bila bercakap, daripada menggunakan nama berpaling kepada menggunakan kata ganti nama, yakni kamu ya Allah. Maka bila mana menyebut iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, al-ibadah hiya kullu qurbah yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah. Bila sebut saja ibadah, ibadah bermaksud tiap-tiap perkara yang menghampirkan diri kita kepada Allah. Tiap-tiap perkara kita yang kita buat dipanggil ibadah. Perkara yang kita lakukan dan perkara tersebut menghampirkan diri kita kepada Allah, fahiya ibadah. Makalah itulah sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk mereka beribadah. Illa liya'budun, ay liya'budunani, ay liya'budunani, supaya mereka menyembah akan daku. Makna kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan ghayah daripada kejadian kita, dan bukan illah, tapi ghayah daripada kejadian kita ialah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sini kita tengok melakukan ibadah kepada Allah bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, tak kala Allah taala mengetahui ibadah daripada anak Adam dan juga jin ialah satu perkara yang berat, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dua kalimah lagi yang disebut sebagai wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau ya Allah nasta'in, kami memohon pertolongan, ay nasta'inu bika, kami memohon pertolongan dengan kamu ya Allah, ala ibadatik, di atas beribadah kepada kamu. Ketika mana turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika mana turunnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala khitab kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih dengan bermaksud akan sebagai takwa yang sebenar-benarnya. Bertakwalah kamu kepada Allah akan sebagai takwa yang sebenar, yakni takwa hakiki. Kerana takwa di sisi para ulama huwa imtithalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Imtithalul ma'murat dengan maksud menjunjung segala perintah Allah, segala yang Allah suruh buat belakang. Wa tarku al manhiyat, dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Bermaksud ittaqullaha haqqa tuqatih wa'budullaha haqqa ibadatih. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ibadat yang hakiki,
sebagaimana selayaknya kamu seorang hamba dan selayaknya aku sebagai Tuhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka ketika mana turunnya ayat Quran ini, sebahagian sahabat berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Wa man yutiqu minna ya Rasulullah?" Siapakah yang mampu, yang boleh buat beribadah dengan sebenar-benar ibadah? Siapakah yang boleh buat bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Yakni apa? Sahabat merasakan benda itu syai' mustahil, satu perkara yang agak mustahil. Kerana nak beribadah kepada Allah tidak hilang daripada Allah walaupun sekelip mata. Wa'budullah haqqa ibadatih, bermaksud kita beribadah sebagai kita seorang hamba dan Allah yang disembah sebagai Tuhan yang selayaknya disembah. Siapa yang mampu buat, yang mana tak melakukan maksiat sama sekali, yang mana beribadah 24 jam, yang hanya hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih. Setelah daripada itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mentafsirkan akan haqqa tuqatih ataupun menasahkan haqqa tuqatih, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mastata'tum, semampu kamu untuk kamu lakukan. Kerana apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawasanya ibadah yang Allah taala suruh atas orang-orang yang beriman bukanlah satu perkara yang mudah, maka Allah qaidkan mastata'tum, selagi mana kamu mampu. Orang kata berat. Bila berat tu, kenapa Allah Ta'ala wajibkan di atas kita? Allah tidak wajibkan di atas kita, melainkan atas perkara yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan akan satu jiwa melainkan qadar kemampuan dia. Ketika mana satu perkara itu disebut sebagai ibadah dan taqwa, maka perkara itu perkara yang sangat berat, yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami mohonkan pertolongan. Bermaksudnya tuan-tuan, segala yang berlaku dalam alam ini ialah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh perbuatan hendaklah dikembalikan kepada Allah. Karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Lau anna al-khalq ijtama'a kulluhum insuhum wa jinnuhum ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak." Sesungguhnya kalaulah berhimpun semua makhluk, yakni semua makhluk bermusyawarah, bersepakat untuk memberi manfaat kepada kamu, nak bagi manfaat, satu dunia ni berhimpun, semua ni mesyuarat untuk memberikan sebuah kebaikan bagi kita. Apa yang Nabi SAW bersabda? Nabi sebut dalam hadis, lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak. Niscaya mereka tak mampu nak memberikan manfaat kepada kamu, melainkan perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita minta kepada Allah Ta'ala? Li'annahu huwal qadiru ala kulli syai'. Kerana Allah Ta'ala lah yang mampu untuk memberikan apa yang kita nak. Kerana hak lain makhluk tidak ada kudrah sama sekali. Kerana itu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam aqidahnya menyebut, walau ijtama'al khalqu kulluhum ala an yuharriku fil wujudi dharratan aw yusakkinuha fil wujud la'ajazu anhu illa biqada'ihi wa masyiatihi. Kalaulah semua makhluk semua berhimpun untuk menggerakkan sebesar biji sawi, kecil lah, satu dunia berhimpun apa? Nak menggerakkan biji sawi, seputih tu ya,
sedangkan tidak ada izin dan qudrah daripada Allah, la ajazu anhu, niscaya tidak mampulah oleh makhluk tersebut. Kerana apa? Kerana makhluk tidak ada sebarang kali kuasa. Maka tak kala semuanya itu daripada Allah dan kembali kepada Allah, maka Allah mengajarkan kita wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami mohon pertolongan denganmu atasmu. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala sesuatu. Bagaimanakah kita nak memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan murabbi. Kerana Rabbil Alamin, salah satu maknanya Rabb dengan makna murabbi. Qaribun muhitun malikun wa mudabbiru, murabbin kathirul khairi wal mulilin ni'am. Murabbi, Allah Ta'ala mentarbiyah, Allah Ta'ala mendidik kita dengan firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Bagaimanakah kita nak memohon pertolongan daripada Allah? Allah Ta'ala ajar ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah akan kami ya Allah as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Ayat ini ihdinas siratal mustaqim dengan maksud kata dipanggil dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai ad-du'a. Doa kita pun panggil doa. Kerana itu daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wa ardah anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ad-du'a huwa al-ibadah, wa fi riwayah inna ad-du'a ra'sul ibadah. Sesungguhnya kita ad-du'a tersebut, doa tu huwa al-ibadah. Doa tu ibadat dah. Dalam riwayat yang lain, inna du'a huwal ibadah. Kalaulah ibadah itu umpama barang yang diniagakan, benda buat meniaga, buat dagangan, niscaya modal dia ialah doa. Maka ihdinas siratal mustaqim ialah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'bud, akan dikau kami sembah, ditafsirkan ihdinas siratal mustaqim. Kerana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa ialah ibadah. Apakah maksud doa? Ad-du'a dengan makna kata talab, at-talab minal adna ilal a'la. Satu doa ni kita sebut sebagai minta, sebut sebagai permintaan. Kerana itu dalam bahasa Arab, kalaulah tuntutan tersebut, tuntut daripada pihak bawah kepada pihak atas, maka disebut sebagai doa. Dalam bahasa Melayu terjemah sebagai permintaan. Andai kata tuntutan tersebut daripada pihak atas kepada pihak bawah, daripada Allah kepada hamba, ataupun daripada Nabi SAW pada umatnya, ataupun daripada seorang ibu bapa, kedua ibu bapa kepada anak, ataupun daripada majikan kepada pekerja, disebut sebagai amrun. Amrun dengan makna suruhan. Maka di sana ada perbezaan di antara permintaan dan juga suruhan. Apa yang Allah Ta'ala sebut, itu adalah suruhan, dan apa yang kita sebut kepada Allah, permintaan. Ada itu kata Imam Al-Akhdari rahmatullahi alaih, amrun ma'asti'la wa aksuhu du'a, wa fit tasawi faltimasun waqa'ah. Amrun ma'asti'la, amrun ma'asti'la, kalau kata daripada pihak atas kepada bawah, itu panggil apa? Suruhan. Wa aksu doa, kalau terbalik dipanggil permintaan. Wa fit tasawi faltimasun waqa'a, kalau sama martabat dipanggil iltimas. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai ad-du'a. Ad-du'a bermaksud kita meminta daripada Allah, kepunyaan Allah, masuk dalam apa? Kepunyaan Allah juga. Kerana kita tidak memiliki sesuatu apapun, maka apa yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah pinjaman. Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bagaimana kalau kita, tuan-tuan, contohlah ada budak mari rumah kita, duk mari rumah kita, duk mari, dia minta, mari be seria,
RM1 lah. Seriah dia dah. Mari be, seriah dia dah. Hari pertama kita bagi lagi. Seriah ya pun dia dah. Lagi. Nah, tak. Kita pula pemurah. Tapi dah rupa-rupanya tiap-tiap hari. Mari minta seriah. Lama kan pula barang naik harga. Budak tu mari minta RM2 pula. Lama kan pula 5. Tiap-tiap hari istiqamah. Apa yang kita mula-mula rasa seronok. Kita ni alhamdulillah bagi sedekah ni kan tak? Istiqamah seriah je dah. Bagi, ambil. Lama-lama kali cukup seminggu orang lemau kata. Lepas seminggu rasa budak ni mari sokmo kata. Kita mula orang kata rimah. Kita orang bagi rasa tak sedap. Asyik mari minta. Kerana apa? Kerana kita bukan tuan milik duit tersebut. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah rasa jemu daripada mendengar permintaan hamba dia. Tak pernah jemu. Sedangkan apa? Hak mari minta kat kita tu seorang aja. Seorang mari minta seriah aja. Seriah pun tapi tiap-tiap hari minta. Oh lemau. Tak sedap duk tu. Tapi Allah Subhanahu wa taala satu dunia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu tak pernah jemu. Sebab itulah hadis sebut innallaha la yamal hatta tamallu. Allah taala takkan jemu, yakni takkan berhenti daripada mengkabulkan permintaan dan tak berhenti daripada memberikan pahala hatta tamallu, sehingga kamu yang merasa jemu, sehingga kita yang berhenti daripada melakukan amal ibadah tersebut, sehingga kita yang berhenti daripada apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran, bagaimana Allah taala bagi galakkan kepada kita untuk kita meminta. Kita minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Kalau kita tengok ayat Quranul Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi, wa idza dan apabila sa'alaka bertanya akan kamu tu siapa dia? Ya Muhammad, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala khitab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila bertanya kepada kamu wahai Muhammad oleh hamba-hambaku. Kalau hambaku mari jumpamu, mari bertanya kepadamu anni, daripada apa? Keadaan aku. yakni para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Allah taala menerima puak kami? Adakah Allah taala akan mendengar suara kami? Adakah Allah taala akan mengkabulkan permintaan kami? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, maka aku hampir. Kalau kita tengok daripada sudut balaghatul Quran Karim, yang mana kita dengar semua ayat ni, dengar semua ayat ni, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dengar semua, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad oleh hambaku tentang diriku, tentang Allah, fa inni qarib, maka bila aku ni adalah hampir kepada hamba-hamba yang meminta kehendaku. Tengok daripada balaghatul Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala tak sebut faqul inni qarib, faqul maka katakanlah hai Muhammad. Allah tak sebut lagu tu. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila bertanya akan kamu wahai Muhammad tentang apa? Oleh hambaku, tentang diriku, Allah tak sebut. Maka muayaklah kat depa ni kata apa? Kat demo ni kata kita ni sentiasa berada dengan hamba. La. Allah tak sebut faqul, maka katakanlah. Tak. Kalau bertanya akan kamu ya Muhammad oleh hambaku, Allah Ta'ala tak guna perkataan maka bagi tahu kepada hambaku sesungguhnya aku hampir. La. Tuhan terus sebut apa? Apabila bertanya kepada kamu wahai Muhammad oleh hamba-hambaku, fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, ialah hampir. Bermaksudnya apa? Bermaksudnya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hampir kepada hambanya biduni wasitah, dengan tidak ada perantaraan. Maka kerana itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyarahkan ayat Quran ini dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa dia? Kerana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyarahkan Al-Quran, ditubayyana linnas ma nuzila ilaihim, supaya kamu menyatakan kepada apa? Kepada umatmu apa yang diturunkan kepada mereka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah.
Kalau kamu nak meminta, minta Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu nak memohon pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolong terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu tidak lagi menyebut dengan wasitah. Faqul, katakan Muhammad, inni qarib. La, Allah terus sebut fa inni qaribun, sesungguhnya aku ni sangatlah hampir kepada hamba-hambaku yang meminta. Hampir macam mana ya Allah? Bagaimanakah hampir kamu kepada hamba kamu? Bukan makna hampir macam kita ni, saya pun hampir dengan tuan-tuan duduk sebelah, bukan. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Bukan dengan makna apa hampir, dengan apa hampir jasad. Kerana itu pun mustahil di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil aqlan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentafsirkan akan firman Allah ta'ala dengan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa maksud hampir kamu ya Allah? Bagaimana kamu hampir kepada kami? Ujibu, aku menjawab, aku membalas da'watad da'i, permintaan orang yang meminta, idza da'an, apabila iza da'ani, apabila ia memohon permintaan daripadaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya menyebutkan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, minta daripadaku, jawab, astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala buat ayat am, ud'uni, mintalah apa pun daripada aku, astajib lakum, aku istijabah belakang. Yang ni Tuhan tak suruh ud'uni, minta akan daku bagian, nescaya aku bagi jawapan. La, ud'uni, minta akan daku, astajib lakum, nescaya aku akan mengkabulkan permintaan kamu tersebut. Minta apa? Hatta daripada salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alaihim, khairul qurun, al-qurunul mufaddalah, sebaik-baik kurun, salafus salih, mereka menyebutkan, kunna nas'alullah hatta fil milih, kami minta daripada Allah Ta'ala semua perkara, hatta kami nak apa? Nak garam. Garam tu, kalau kita reti, garam tu pergi belilah. Tak. Bagaimana salaf mengatakan, salaf ridwanullah ta'ala mengatakan semua daripada Allah, hatta nak beli garam pun kena minta kepada Allah. Kerana apa? Kerana semua daripada Allah. Ujibu da'wat wa qa'ud'uni astajib lakum, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengkabulkan akan permintaan jikalau ia meminta. Maka kerana itu kata para alim ulama, kullu da'wati mustajabah, semua jenis doa mustajab bakal. Saya minta lama dah kata, Tuhan tak pernah mustajab pun kata. Kerana su'udzan kamu dengan Tuhanlah menyebabkan terhalangnya kamu dengan istijabati doa. Semua doa mustajab. Semua doa, ya, semua doa mustajab. Saya doa lama dah, 20 tahun saya doa, tapi tak boleh-boleh, kata aku tu. Itulah yang menyebabkan doa kamu terhalang. Sebab apa? Kerana kamu su'udzanni billah, kamu buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu dalam hadis qudsi menyebutkan, ana inda dhanni abdi bi, aku di atas sangkaan hambaku. Apa yang hambaku sangka padaku, itulah cara aku bermuamalah dengan hambaku. Maka bagaimana orang yang mana baik sangkanya dengan Allah, berlaku apa pun minallah, daripada Allah, maka Allah sebut itulah cara aku bermuamalah dengan dia. Kerana itu semua doa mustajab. Cumanya ulama sebut turuqul istijabah, turuqul ijabati mukhtalifah, cara jawab tu berbeza. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan satu perkara, kita kata Tuhan tak makbul pun, dia kata tak makbul pun, dia kata. Cara Tuhan mustajabkan doa itu berbeza. Semua doa mustajab, semua doa Tuhan perkenan. Imma Allah Subhanahu wa ta'ala yujibu bi'ainil matlub, ada kalanya Tuhan bagi diri perkara yang dia minta. Kalau dia minta nak menikah, Tuhan bagi betul. Kalau dia nak reta, Tuhan bagi reta betul. Bagi memang betul-betul benda yang dia minta, sebiji Tuhan bagi. Dan kadang-kala Tuhan tidak memberikan ainu ma talab, Tuhan tak bagi diri perkara yang dia minta, tapi Tuhan gantikan dengan perkara yang lain.
Kalau kita minta apa motor, Tuhan bagi kereta. Sungguh Tuhan gantikan benda lebih baik. Dah Ustaz, saya minta apa? Saya dah doa lama dah nak beli kereta. Duit tak cukup lah kali beli motor. Maksudnya apa? Motor itulah terlebih baik bagi kamu daripada kereta. Kerana apa? Kerana inilah sebut sebagai apa? Baik di sisi Allah, tapi hakikatnya buruk di mata kita. Kerana hakikatnya buruk di mata kita, baik di sisi Allah. Dan kadang kala Tuhan tak bagi langsung. Tuhan tak bagi tu. Mana tak bagi apa? Diri yang kita minta, ataupun perkara yang ganti daripada kita minta, tak bagi juga. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi di akhirat. Apa yang Tuhan bagi di akhirat? Tuhan bagi di akhirat perkara tersebut digantikan dengan umpama pahala dan juga nikmat yang diberikan di akhirat. Yang mana kalau seorang hamba itu mengetahui, di hari kiamat tersebut, inilah hang dulu duk minta macam-macam kan aku tak bagi di dunia, hang minta macam-macam kat aku tak bagi kat kamu. Ni yang hang minta dulu ni hari 12 hari bulan 2, ni 13 bulan 2, ni lah ni aku bagi. Di mana? Di padang mahsyar. Di mana? Di akhirat. Niscaya setiap hamba yang melihat, niscaya akan bercita-cita bahawasanya dia berdoa di dunia, tapi Tuhan tak mustajab di dunia. Kerana apa? Kerana perkara di akhirat lebih besar daripada perkara yang diberikan di dunia. Kalau kata di akhirat tu, orang tengok, kalaulah aku doa lu Tuhan tak mustajab, doa Tuhan mustajab di akhirat pada aku lagi suka. Tapi kenapa tak nampak? Kerana mata dah tak nampak. Tak nampak. Kerana apa? Kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita memperbaikkan sangka dengan apa? Dengan hamba Allah. Maka mimbabi aula, daripada bab aula ialah kita baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tajuk doa. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan daripada cara untuk menjadi orang yang mustajabud doa. Doanya itu mustajab, dengan apa yang kita minta itu diberikan, dan kita menjadi orang daripada kalangan yang mana bila minta Allah kurniakan seumpama dia minta. Hak ni disebut sebagai apa dia? Wa kana lillahi waliyan in talab a'tahu thumma zadahu mimma ahab. Kalau ada orang yang minta pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala suka untuk bagi dia, bagi apa yang dia minta. Kerana apa? Kerana sidiknya niat di hati dia, kerana benarnya hati, kerana jujurnya hati dia dengan Allah. Daripada sebab bagi mana doa itu ditolak, tertolak. Tadi kata mustajab, tapi ada perkara yang menyebabkan doa itu tertolak selalu. Doa semuanya mustajab, melainkan apabila ada perkara-perkara yang menyebabkan doa tersebut tertolak. Apa dia tu? Yang ni yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan. Iaitulah dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rajulun ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama fayaqulu ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika mana di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, seorang lelaki ash'ath aghbar. Ash'ath ni kusut masai. Aghbar apa dia? Berdebu. Makna dalam keadaan yang sangat hina. Sangat hina. Kerana tuan-tuan kena tahu, lagi mana kita hinanya kan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, maka lebih hampir kita kepada Allah, maka lebih hampir mustajabnya doa di hadapan Allah. Kerana itulah Nabi SAW sebut hadis, al-hajju ash'athu aghbar. Orang buat haji berdebu, berkusut masai. Kerana hari haji itu hari dia bukan suruh berwangi-wangi, bahkan haram hari haji. Dah orang yang melakukan haji nak berwangi-wangian. Dia kena apa?
bagi nampak rasa nampak hina dengan pakaian putih, dengan apa dia, dengan berpeluhnya di padang Arafah, dengan macam-macam, nampak kusuk masai, nampak serebeh di mata mana? Di mata makhluk. Tetapi itu sebenarnya adalah cara untuk Allah Ta'ala mustajabkan doa. Karena ketika itu hilang dah takabur dah tak ada dah, nampak dengan putih. Tetapi laki ni dah ada dah apa dia, dah ada dah alamat mustajab doa. Apa dia? Pakaian dia kusuk masai, serabut, rambut kerinting. Kemudian dia asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama, angkat tangan, tangan tu naik ke langit, angkat tangan, tangan ke langit. Karena itu kita menyebutkan Kaabah ialah kiblat sujud. Kaabah di Makkah Mukarramah qiblatus sujud, kiblat sujud. Adapun langit qiblatud doa, kiblat doa. Bermaksud kalau nak doa, angkat tangan, jangan angkat gitu. Dia kata nak ada kiblat, tak. Angkat tangan, tangan tu yang apa? Tala ke langit, kerana para ulama sebut as-sama qiblatud doa. Langit ialah kiblat doa. Angkat tangan pula ni. Angkat tangan ni menunjukkan kepada apa? Dia dah serabut, dah kusuk masai, berjalan, tiba-tiba buat angkat tangan, ya Allah, ya Rabbi, angkat tangan. Dan para ulama sebut angkat tangan ni ialah apa? Alamat mustajab doa. Angkat tangan. Kemudian apa? Ya Rabbi, ya Rabb. Tapi adakah mustajab doanya? Wa malbasuhu haram. Pakaiannya itu pakaian yang haram. Wa mat'amuhu haram. Makan hari-harian haram. Maka haram ni makna apa? Tak kisahlah. Makan memang daging tu Allah Ta'ala haramkan. Berkata orang mana kita makan? Tak. Ataupun makan dengan duit yang haram. Duit dia muhur orang, duit dia rasuah, duit dia tak bayar hutang orang, dia kelentor orang, duit tu dia buat makan. Dia buat makan dia dengan bini dia, dengan anak-anak dia. Mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Minum pun benda haram. Kita minum apa? Minum arak. Contohnya lah. Kita berapa ramai sangat minum arak? Jawapannya duit yang dia hasilkan untuk dia beli air, beli minuman, duit yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Semuanya haram. Fa anna yustajabulah. Nabi SAW buat tanda tanya. Macam mana dia ni apa? Tak ni dimustajabkan doa dia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti disebutlah hadis, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah Ta'ala itu maha indah, maha baik, dan tidak menerima melainkan perkara itu perkara yang baik. Maka tuan-tuan, ni satu pengajaran bagi kita. Nak buh sumbat dalam mulut, tengok dulu, jangan main sumbat dulu. Nak bekerja, pastikan duit yang kita nak buh di mulut kita, yang nak bubuh di mulut anak-anak kita adalah duit yang insya-Allah halal. Jangan sampai confirm haram. Confirm haram, nak tahu haram macam mana? Tepuk dada tanya iman. Kalau kita bekerja, kita ada buat, kita kona sana, kona sini, kita buat kelentong sana, kita tepuk dada tanya iman. Tak payah tanya kepada mufti dah, reti sendiri dah apa dia. Macam tak kena kata ni. Ni duit orang ni kita buat aku ni. Hak tu makna apa? Hati kita telah menunjukkan kepada jalan yang sebenar bahawa duit tu duit haram. Macam mana orang ni apa dia nak mustajab doanya? Kemudiannya tuan-tuan, selepas daripada kita sebutkan maksud doa dan bagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa, dan perkara apakah yang mana menyebabkan terhalangnya kita dengan mustajabnya doa, su'udzon kita dengan Allah, makan yang kita isi itu makanan yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita permintaan yang terbaik untuk diminta. Ini insya-Allah pada masa-masa akan datang, insya-Allah kita akan bahas lagi perkara apakah yang Allah Ta'ala suruh kita minta. Ada perkara yang mana Allah Ta'ala tak bagi kita minta, ada juga. Ada perkara yang Allah Ta'ala biarkan peluang untuk kita, nak minta boleh, tak mau minta sudah. Ada perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan di atas kita untuk meminta. Moga-moga apa yang kita dengar ni menambahkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mahabbah kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu khairin minallah wa kullu syarrin wa taqsirin minni wa minasyaitan wal afu minna wa minkum. Sebab semua yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kecuaian dan kelemahan itu daripada kelemahan diri saya sendiri dan daripada syaitan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa Allahumma yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabati lana fi dinina ma'al qutli unsa wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin.